Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi bersama dengan saya Da'i Luqman dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya Musim Baharu. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Econsave dengan tagline mereka, bandingkan harga kami, yang telah pun memberikan dan juga menyediakan tempat yang indah ini untuk kita sama-sama berkongsi ilmu untuk episod kali ini, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, untuk episod kali ini kita nak mencakap satu tajuk yang cukup menarik berkaitan dengan individu-individu di sekeliling kita lah. Apa dia? Tajuknya adalah tanggungjawab dalam keluarga. Jadi saudara sekalian, bila mana kita menyebutkan tentang keluarga, setiap individu di dalam keluarga tersebut memainkan peranan dan juga ada tanggungjawab masing-masing. Si ayah ada tanggungjawab kepada si ibu dan juga anak-anak. Si ibu pula ada tanggungjawab kepada si ayah dan juga anak-anak, dan juga kepada anak-anak ada juga tanggungjawab mereka kepada ibu ayah mereka. Jadi saudara sekalian, bila mana kita nak menyebutkan tentang institusi kekeluargaan, kita tidak lain dan tidak bukan perlu merujuk semula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Nabi pernah menyebut dalam sepotong hadis, khairukum li ahli wa ana khairu li ahli. Bermaksud, sekiranya sebaik-baik di kalangan kamu, sebaik-baik pada kalangan kamu itu adalah mereka yang paling baik dengan ahli keluarga mereka, dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik dengan keluargaku. Bermaksud, kita kalau nak lihat, nak membina satu keluarga yang bahagia, sudah semestinya kita perlu melihat daripada corak dan juga acuan yang telah pun diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak lain tak bukan, Nabi itu merupakan qudwatun hasanah, iaitu contoh terpuji yang kita perlu sama-sama ikuti agar setiap kehidupan kita ini diberikan keharmonian. Jadi insya-Allah, jom sama-sama kita nak masuklah di dalam perbincangan kita untuk soalan yang pertama. Ayo sama-sama kita baca soalan yang pertama daripada sahabat penonton kita. Apakah hukum jika isteri memberi nafkah kepada suami? Sahabat penonton sekalian, sekiranya kita melihat dalam sesebuah institusi kekeluargaan, kadang-kadang rezeki yang diberikan kepada seorang suami ataupun isteri itu berbeza-beza. Ada kadang-kadangnya itu si suami rezeki ataupun pendapatannya lebih besar kepada seorang isteri. Itu tidak menjadi satu masalah. Namun kadang-kadang ada juga di dalam sesebuah keluarga itu seorang isteri memiliki pendapatan yang lebih besar berbanding dengan seorang suami. Berbalik kepada persoalan, adakah si isteri itu boleh memberikan nafkah? Okey, sebenarnya soalan ini cukup menarik untuk kita jawab. Jawapannya tidak boleh. Kenapa? Kerana setiap tanggungjawab untuk pemberian nafkah itu terletak kepada seorang suami. Nafkah hanya untuk suami. Suami perlu wajib memberikan nafkah kepada isteri dan juga anak-anak. Namun si isteri tidak perlu memberi nafkah. Namun dalam keadaan yang sama, si isteri boleh membantu suami. Nafkah tak boleh, sebab dalam erti nafkah ni hanya hak kepada seorang suami berikan kepada isteri, bukan hak isteri untuk berikan kepada seorang suami. Jadi sebagai contohlah, dalam keluarga tersebut si suami ini mungkin dah pun membayar hutang rumah, membayar hutang kereta dan sebagainya. Jadi si isteri bolehlah untuk membantu si suami, sebagai contoh membayar bil telefon, membayar bil elektrik dan sebagainya. Jadi bila mana kita menyebutkan dalam konteks begini, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan pendapatan kepada si isteri kerana apa? Kerana nak membantu suami, dan akhirnya berlakulah keharmonian dan juga rasa cinta yang semakin bertaut sesama suami dan isteri tersebut. Mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi kita beralih dengan soalan berikutnya dengan menonton VT ini. Assalamualaikum Ustaz. Tanya pendapat Ustaz, macam mana dua suami isteri kalau nak uruskan rumah tangga jika kedua-duanya berkejaya? Sidang betul sekalian, di dalam kehidupan pada zaman kini ini, kebanyakan daripada pasangan yang berkeluarga, terutamanya suami dan isteri ini, biasanya akan kedua-duanya bekerja. Jadi bila mana berlakunya dalam situasi begini, maka pada saat itu si suami tetap perlu faham dia ada tanggungjawab yang perlu diberikan kepada si isteri dan juga anak-anak mereka. Jadi maksud di sini, si suami tetap tak boleh lepas tangan. Janganlah memberikan alasan sibuk bekerja ataupun perlu balik lewat dan sebagainya. Sebab apa? Tetap tanggungjawab di dalam menguruskan rumah tangga, anak dan isteri itu terletak pada tanggungjawab ataupun tangan seorang suami. Si isteri, apa tanggungjawabnya pula? Perlu juga membantu si suami di dalam mendidik dan juga membesar anak-anak. Jadi bila mana kita ada, walaupun kita ni ada kerjaya, seorang suami
suami dan isteri ada kerjaya, kedua-duanya ada kerjaya, itu bukanlah sebagai satu alasan untuk mereka melepaskan tangan daripada melaksanakan tanggungjawab masing-masing di dalam mengharmonikan dan juga membina rumah tangga yang bahagia. Jadi di dalam erti kata lain, sebagai contohlah, zaman sekarang ni mungkin si suami sibuk balik lewat petang dan juga si isteri juga mungkin boleh jadi balik lewat petang. Jadi tidak ada masa untuk menguruskan rumah tangga ataupun nak membeli barangan rumah. Jangan risau. Di Ekonsif ni, yang pertama sekali, setiap negeri boleh dikatakan ada sebuah pasaraya Ekonsif yang telah pun disediakan. Jadi tidak ada alasan lah bagi si suami dan juga isteri yang berkerjaya ini memberi alasan mereka tidak mampu untuk menyediakan keperluan asas di dalam rumah mereka hanya disebabkan oleh mereka sibuk bekerja. Jadi apa lagi? Datanglah ke Ekonsif, bandingkan harga kami, dapatkan barangan rumah anda agar rumah tangga anda itu sentiasa kekal ada barangan-barangan untuk dilakukan ataupun digunakan di rumah anda. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Kita beralih dengan persoalan yang terakhir untuk episod kali ini. Apakah hukum jika isteri meminta sesuatu di luar kemampuan suami? Satu soalan yang cukup menarik. Jadi di awal tadi sudah pun kita berbincang berkaitan dengan keperluan dan juga tanggungjawab seorang suami di dalam menyediakan nafkah kepada seorang isteri. Bila mana kita menyebutkan tentang nafkah seorang suami kepada isteri ini, apakah nafkah tersebut? Yang pertama adalah nafkah tempat tinggal. Yang keduanya adalah nafkah dalam bentuk pakaian ataupun kelengkapan diri. Seterusnya, kelengkapan di dalam makan dan minum si isteri. Jadi sekiranya si suami sudah pun menyediakan ketiga-tiga kelengkapan ini, maka sudah pun terlepas tanggungjawabnya di dalam memberikan nafkah kepada isterinya. Sekiranya si isteri meminta yang lebih-lebih, ni kadang-kadang mungkin si isteri rasa tak cukup. Mungkin sebab apa? Tengok lihat jiran sebelah pakai peti ais baru, dia pun minta kat suami nak peti ais baru. Dia tengok jiran sebelah pasang TV baru, dia pun nak juga minta suami dia pasang TV baru. Jadi si isteri ini kadang-kadang sebagai nasihat kepada para isteri yang berada di luar sana, pastinya kita ni kadang-kadang perlu ada sifat ihsan ataupun sifat kasihankan kepada si suami kita. Kadang-kadang mungkin si suami kita ni dah penat bekerja daripada pagi ke petang, kadang-kadang tu sampai ke malam untuk mendapatkan sedikit duit untuk memberikan kelengkapan kepada kita. Namun disebabkan oleh janganlah kita ikutkan nafsu kita sehingga kita minta sesuatu benda yang di luar kemampuan seorang suami kita. Takut-takut ianya menjadi dosa buat si isteri kerana memberikan tekanan kepada si suaminya. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan daripada sahabat kita. Jadi insya-Allah bila mana kita menyebutkan berkaitan dengan tanggungjawab dalam keluarga, pastikan setiap ahli di dalam sebuah keluarga itu perlu memainkan peranan yang penting agar dapat membina sebuah keluarga yang harmoni dan juga sakinah, mawaddah warahmah. Insya-Allah sekiranya kita melakukan dan juga mencontohi baginda SAW di dalam kita membantu ataupun membentuk keluarga kita, mudah-mudahan ianya akan mendapat satu, kita mendapat pahala sunnah, yang keduanya kita mendapat jawapan ataupun kita mendapat hasilnya yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di akhir kalam ini jangan lupa sebelum itu untuk like, subscribe dan juga komen di ruangan komen di bawah. Tanyakan soalan-soalan anda, insya-Allah akan dibawakan untuk episod-episod yang akan datang di dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya ini. Saya Luqman, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.